Okay guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Okay geng, so sebenarnya saya dah ada dekat rumah dah. Jadinya kenapa saya dekat rumah? Sebenarnya UiTM dia bagi satu cuti khas selama 1 minggu, iaitu sempena bencana, iaitu banjir. Dan minggu depan saya ada cuti Christmas, jadinya kita cuti 2 minggu geng. So sebelum kita mulakan video, saya nak ucapkan takziah kepada semua yang terkesan dengan banjir. Semua rakyat Malaysia yang terkesan dengan banjir, saya doakan semoga semuanya dilindungi dan dipermudahkanlah segala urusan. Dan sampaikan salam saya pada keluarga anda semua. Semoga dipermudahkan dan orang kata kuranglah kerosakan yang terjejas. Kalau ada breeder-breeder yang di luar sana yang habis farmnya terjejas dan sebagainya, saya doakan untuk korang lebih kuat. InsyaAllah rezeki mendatang daripada Tuhan. Amin, amin, rabbal alamin. So guys, tanpa melengahkan masa lagi, untuk video pada kali ni tu korang nampak akuarium tu? Jadinya saya dah tinggalkan rumah lebih kurang 1 bulan. Jadinya sepanjang 1 bulan akuarium ini tidak ada sebarang maintenance. Hanya kita harapkan filter yang memang on. Sebulan tu sepanjang masa dia on je. So kita nak tengok apa jadi dekat akuarium tu sebenarnya. Dan dah lah tak ada maintenance selama sebulan. Lepas tu budak pula yang jaga. Saya tengok ada masalah lah dari segi pemberian makanan dekat ikan-ikan ni. Kalau korang nak tahu, jom kita tengok dengan lebih dekat. Kita nak tengok dari segi kualiti air, macam mana dari segi rendahnya air tu kan. Sebab ialah surut lah bila sebulan kan. So tersejat. Bukan sajat, tersejat. Lepas tu kita nak tengok dari segi pokok-pokok airnya macam mana, ikannya macam mana. So tanpa melengahkan masa lagi, jom. Okay guys, jadi inilah keadaan akuarium kita korang tengok sendiri. Ya Allah, kotornya guys. Dah 1 bulan. Dan apa yang menyebabkan air ni sangat-sangat kotor? Sepatutnya tak kotor mana pun geng. Tapi korang tengok dekat bahagian dasar ni yang bulat-bulat halus-halus ni semua adalah sisa makanan guys. Sisa makanan. Lepas tu ni daun ketapang. Hari tu saya lupa nak keluarkan. Daun ketapang lama-lama kalau kita biarkan dia jadi gitulah. Dia jadi macam kalau kita masukkan biskut dalam air Milo kan. Dia jadi macam keledak macam tu kat bawah tu. Jadi banyak yang kita nak kena keluarkan guys. So kita tengok satu persatu. Yang pertama sekali korang tengok filter. Filter masih running, cuma air dah tak cantik lah. Biasalah tu air dah tak cantik. Mungkin satunya span dalam ni dah padat, ataupun satu lagi mungkin disebabkan oleh tekanan juga. Sebab air pun dah surut banyak kan. So air pun dah tak kuat. Lepas tu dari segi kesurutan air, asalnya tinggi ni guys. Korang nampak sendiri warna kelabu-kelabu ni kan. Sekarang dia dah turun sampai ke sini guys. Jadi memang banyak surutnya lah. Lepas tu dari segi kotoran kita tengok. Kita dah tengok tadi sisa makan dengan ketapang kan. Sekarang ni kita akan tengok dinding dia lah. Jom kita tengok. Korang tengok sendiri dinding dia dah hijau-hijau sebelah sini tak teruk sangat. Sebelah sana, kita tengok sebelah sana. Korang tengok dia punya dinding dah agak hijau-hijau dah. Sebab filter tak function kan. Filter agak slow. Ada satu lagi aquarium ni pun besar sangat untuk filter tu. So korang boleh nampak. Tapi dekat batu tu pun dah ada naik lumut kalau korang perasan. Lepas tu apa lagi kita nak tengok? Kita tengok pokok air guys. Dekat pokok air tu pun dah banyak dah debu-debu kotoran. Okay, nampak Dan ni kita punya pokok apung kat atas ni, pokok yang terapung ni, dia dah bercambah sangat-sangat banyak guys. Korang tengok, dia bercambah 1, 2, 3, 4. Ni dah terpecah dah 5, 6. Walaupun saya letakkan dalam bilik guys dalam bilik, tapi dia punya pertumbuhan sangat-sangat cepat guys. Dan banyak nampak dia dah terasing dah. Akar pun dah ada sendiri-sendiri punya nampak. Dan last kali ikan. Ni ikan adik saya ni dah besar geng. Kalau korang tengok dia dah besar dah sizing dia. Masa mula-mula saya masukkan tak sebesar ni, agak kecil je. Sekarang dah besar. Cumanya dari segi body shape dia agak kurang sikit lah, agak kurang cantik. Mungkin sebab dia dah over makan pellet kan, duduk dalam ni. Adik saya pula main bagi je pellet. Korang tengok pellet saya sediakan.
Dia pun lenjan je bagi banyak-banyak. So sekarang ni kita nak bersihkan guys. Kita bersihkan sikit-sikit je lah. Kita keluarkan dulu ikan ni lah. Pasalnya kita nak rendahkan air lagi. Rendahkan air, kita nak gosok semua ni, okay? So jom. Okay geng, macam biasa kita keluarkan dulu ikan. Lepas tu kita keluarkan filter. Keluarkanlah alatan-alatan, pokok-pokok air, dan kita boleh mula memberus lah. Jadinya kali ni saya agak rushing juga sebenarnya, sebab last minute saya ada urusan. So kita buat kerja cepat-cepat geng. So kita gosok semua kawasan, termasuklah barang hiasan selagi boleh. Lepas tu kita akan hilangkan air yang keruh disebabkan kita berus tadi dengan kita sedut lah. Kita sedut. Jadinya kekotoran pun dah kurang. Jadi bila air dah surut macam tu, baru saya perasan lah ada kotoran-kotoran lain. Jadi kita gosok lagi dan bilas supaya air turun, dan kita sedut lagi guys. Lepas tu filter pula nampak sangat video ni rushing geng, nak cepat. So filter pula saya akan cuci kat bahagian dalam dan juga span lah. Jadi bahagian dalam tu ada dua. Satu bahagian dalam box ni. Bahagian dalam box ni kita gosok. Dan dekat bahagian yang salo tu guys, tempat yang sedut air tu, itu agak susah sikit lah. So yang ni saya bilas-bilas guna jari saja. Nak pakai berus pun boleh. Berus yang kita gunakan tadi lah. Macam saya pakai berus gigi je, supaya senang kita capai. Kita gosok macam tu guys. Jadi lebih mudah lah. Okay, so seterusnya adalah kita punya yang salo tu geng. Yang salo tu dia agak susah sikit. Sebab apa? Sebab dia halus. Kalau korang tengok kan, nampak keadaan dia. So dari segi luar tu kita boleh lah gosok macam tu. Tapi kalau yang bahagian dalam dia agak susah. Jadinya kita perlu cabut cabut setiap bahagian selagi boleh cabut. Lepas tu kita basahkan bahagian dalam dia. Cuba kocak. Dan kalau nak lagi mudah guys, korang boleh beli berus yang halus tu. Biasanya dekat dalam Makmal Science, ataupun kalau macam budak-budak punya botol susu ke apa, ada berus dia kan. Kalau tak ada, boleh pakai tisu lah. Untuk kita capai, orang kata, ruang dalam, bahagian dalam tu. Kita perlu pakai tisu lah dan haluskan dia punya bentuk tu. Sebenarnya dia ada je alatan-alatan dia, cuma saya tak ada. Maklumlah saya bukannya jenis orang yang bela ikan dalam akuarium sangat. Pasalnya kita ni main beta kan, dalam SU tank pun dah cukup. So saya tak cukup alatan, jadi kita pakailah apa yang ada guys. Jadinya mudah je. Macam tu je, nak pakai apa-apa asalkan boleh capai sudah lah guys. Lepas tu yang ketiganya adalah dia punya span tu guys, dia punya filter tu. Jadi filter dia ni ada, saya belajar lah, orang kata jangan pakai air pipe. Saya tak pasti kenapa. Sebab ini rasanya ni span biasa je. Dia kalau yang ada bakteria tu, yang macam batu-batu tu semua, yang tak boleh cuci pakai air pipe. Tak silap saya lah. Jadi ini saya tak pasti. Korang boleh share dekat ruangan komen lah, dari segi cucian untuk filter ni. Sebab saya biasa macam ni lah. Tak pun boleh pakai air bekas basuhan tadi, maksudnya air kotor kat akuarium tu. So kita dah siap, kita masukkan balik filter dan tuang air lah. Tuang air macam biasa. Saya akan letakkan plastik supaya kita tak rosakkan bahagian pasir kat bawah tu. Masa saya isi ni guys, saya dapati yang sebenarnya masih banyak lagi sisa-sisa macam kotoran. Mungkin sebabkan saya tak cuci dengan baik. Penat guys. Nasib baik tak comot, pakai baju putih. So kita dah set up. Cumanya saya nak biar filter tu running dulu, sampai betul-betul bersih lah kita punya akuarium. Sekarang ni masih ada sikit-sikit orang kata kotoran-kotoran yang tinggal. Maklumlah, sangat-sangat kotor guys. Lepas tu satu lagi, dari segi cucian filter tu, saya nak minta pendapat korang. Adakah betul cara yang saya buat, ataupun saya salah cuci? Korang boleh sharekan dekat ruangan komen di bawah. Sebab orang kata cuci filter ni pun ada caranya kan. So korang boleh kongsikan lah. Lepas tu, selepas beberapa hari bila air dah clear semua, barulah saya akan masukkan ikan red dragon tu. So sementara tu kita tinggalkanlah dekat dalam botol tu dulu, botol jar
Dan kemudian bagi saya ada kekurangan sikit lah. Masa kita sedut masa sedut kotoran dan air tu, adalah bahagian-bahagian daun ketapang yang saya nak buang tu masih tidak tersedut, masih tertinggal dekat bahagian pasir. Jadi tu jelah kerja rushing kan. So guys, nampaknya sekadar itu sajalah perkongsian untuk video pada kali ini. Don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye. See you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.